Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأسغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itulah kita hari ini dapat bersama dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, perjalanan kita hari ini adalah dalam buku pembinaan diri kita ni, duduk dalam tajuk Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa kita, belum kita masuk tajuk dia tu, kita sama-sama kita belajar hari ini. Tajuk ni apa matlamatnya? Jadi secara ringkasnya, satunya dari segi maklumat dan pengetahuan untuk kita nak tahu. Yang pertama, dapat tahu akhlak dan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa remajanya. Dalam kita belajar Sirah Nabawiyah kali ini, kita nak tahu akhlak dan perangai Nabi pada masa muda dia ke mana. Itu yang pertama. Kita pecah dalam otak kitanya, dalam fikir kitanya, kita nak tahu perangai Nabi. Yang keduanya, dapat tahu kepentingan hidup bergaul dan beramah tamah dengan orang ramai pada kejayaan dakwah. Kita boleh tahu juga kata pentingnya hidup bergaul, hidup campur gaul dengan orang, beramah tamah dengan orang. Pentingnya untuk nak berjayakan matlamat dakwah kita. Jadi maknanya dakwah ni kena campur gaul dengan orang, kena beramah tamah. Kena berbual dengan orang, kena cakap dengan orang, bukan duk sore tak tegar orang tu dak lah. Tu je. Itulah kita kata pentingnya hidup bercampur gaul dalam nak berjayakan dakwah.
Yang ketiga, dapat tahu kepentingan berkhulwah dalam beribadat. Kita nak tahu juga pentingnya berkhulwah. Duduk seorang diri dalam ibadat. Dalam ibadat ni berkhulwah, dalam dakwah tu adalah kita tu bercampur gaul dengan orang. Macam mana penting dua-dua tu. Itu dari segi maklumat yang mana kita akan ambil tahu dalam kita belajar sirah Nabawiyah hari ini, insya-Allah. Yang keduanya dari segi keimanan, segi kita tambah keimanan kita dari kita belajar sirah Nabawi ni, kita tambah iman apa kata? Yang pertama, meyakini bahawa akhlak yang mulia akan membawa kepada kejayaan dalam segala kerja. Kita yakin. Kata akhlak yang mulia ni boleh bawa kejayaan dalam semua kerja. Semua kerja akan berjaya dengan sebab akhlak yang mulia. Yang kedua, dapat meyakini bahawa berkhulwah dalam beribadat kepada Allah dapat memberi bekalan penting dalam pembinaan diri dan kejayaan dakwah. Ini penting juga ni. Jadi kita yakin kata berkhulwah ibadat kepada Allah Taala, duduk seorang diri beribadat kepada Allah Taala itu adalah satu bekalan penting, satu bekalan untuk menjayakan dakwah dan untuk nak binakan diri kita sendiri. Itu adalah segi keimanan. Yang ketiga, dapat meyakini bahawa jujur dalam segala kerja akan mencapai segala kejayaan. Yakin kita kata jujur, benar dalam segala kerja tu adalah tangga menyampaikan kejayaan. Kena jujur, kena benar. Tak bohong, tak kelang, tak gapo tu maknanya itu jujur. Itu adalah akan berjaya segala kerjanya, insya-Allah. Itu dari segi keimanan dan dari segi pelaksanaan, segi kita nak patibat pulaknya. Bila kita belajar sejarah ni, kita nak patibat ke apa kata? Yang pertamanya, muteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tingkah lakunya sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil Nabi buat contoh. Kita contoh Nabi, ikut Nabi dalam segala kerja kita tu, dalam perlakuan kita, dalam keadaan kita tu, ambil Nabi buat contoh teladan. Yang kedua, selalu berqiyamul lail dan bertahajud dan bermunajat kepada Allah Taala. Ini benda kita kena pertibat ni. Patut kita pertibat. Kita tu ada qiyamul lail, kita tu kena pakai tahajud, munajat kepada Allah Taala, berdaping diri dengan Allah Taala. Jadi kita belajar sirah Nabawi ni, benda boleh kita buatnya ialah kita qiyamul lail dan kita tahajud. Karena Nabi tu munajat kepada Allah Taala dengan ibadat-ibadat dia tu. Itulah maknanya matlamat pembelajaran kita hari ini. Kalau kita sampai matlamat ni, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala. Mari kita tengok fakta sejarah. Fakta sejarah ni, isi-isi sejarah hak nak bawa, nak tayangkan bagi kita tahu, bagi kita tengok, bagi kita pakat faham gapo kata fakta sejarah berkenaan dengan Nabi SAW. Ini adalah fakta yang ketiga. Yang ke-8 menjadi pada siri dulu lagi tu, nuktah yang ke-8, baginda seorang remaja yang amin. Dalam fakta sejarahnya menceritakan pada kita kata Nabi adalah seorang remaja, seorang pemuda, seorang wairun yang amin. Seorang wairun yang amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal di dalam kalangan kaumnya semenjak remaja lagi sebagai seorang yang benar, jujur, lagi amin, beramanah. Inilah makna perangai Nabi. Nabi itu terkenal dari kalangan kaum dia semenjak haluh lagi, semenjak dia muda, wairun lagi, terkenal kata dia seorang yang benar. Benar, jujur, amin, amanah, apa semua cukup terkenal dia. Kerana dia sudah berlainan dah daripada keadaan masyarakat yang mana ada pada hari itu tu. Kerana masyarakat itu masyarakat penuh dengan jahiliah, kena menipu, kena mengaruk, kena gapo, ya tak tahu gapo dah. Lepas tu timbulnya Nabi seorang pemuda ni yang berlainan daripada yang lain. Maka Nabi itu bersifat jujur, amanah, cakap benar. Jadi tak kira orang, tak gapo, tak bohong, tak gapo, masya-Allah lah. Jadi terkenal Nabi. Kata orang jujur, pemuda yang jujur. Dan termasyhur di dalam kalangan mereka dengan seorang yang baik pergaulan. Orang kenal.
makruh dalam kalangan kaum dia tu kata seorang yang baik pergaulan, bergaul dengan orang molek. Bergaul dengan orang molek. Jadi penting ni bergaul dengan orang ni. Jadi kalau kita pandai pun kalau kita tak gaul dengan orang tu, jadi tak ada sambut teh lah. Tak ada sambut teh. Cakap dengan orang pun duk sore, wak panas sore, wak jadi dia tinggi sore tu. Jadi orang lain tu sepatutnya bodoh belaka lah. Kita sore cidik ni ke, duk sore lah. Tak saya gaul dengan orang. Dia tak kenal lagu tu. Tak kenal lagu tu dalam Islam ni. Dia kena gaul. Jadi Nabi terkenal, termasyhur dalam kalangan mereka seorang yang baik pergaulannya, baik gaul dengan orang. Menepati janji, janji gapo tepat. Menepati janji, janji pukul apa pukul itulah. Walaupun pada masa dulu tu tak ada jeh, ni. Tak ada jeh lagi pada masa dulu tu, tak ada pakai jeh lagi pada masa Nabi tu. Tapi janjilah mana lah itulah. Tu. Bertingkah laku lurus, perangai lurus, betul dan elok sebutan orang terhadapnya. Orang sebut molek belaka Nabi, masya-Allah. Ganjil lah ni. Dalam masyarakat yang penuh dengan jahiliah tu, timbul seorang yang pesen ni tak serupa dengan orang pesen ni, tak serupa dengan orang tu, jadi tak serupa lek baik. Bukan tak serupa lek jahat dak. Ada juga manusia ni tak serupa dengan orang tapi jahat sungguh dia. Jahat sungguh. Tak serupa dengan orang tu. Tapi Nabi ni tak serupa dengan orang, molek. Dari kalangan masyarakat yang penuh dengan jahat, dengan buruk apa tu, dia ni seorang ni molek. Jadi pelik lah ni. Ini pada masa muda lagi ni, masa wairun ini. Itulah antara faktor yang menarik hati Khadijah untuk mengemukakan perniagaan dengan hartanya bersama rombongan perniagaan yang akan pergi ke kota Busra setiap tahun. Jadi oleh kerana perangai Nabi ni molek, bergaul dengan orang pemolek, tingkah laku pemolek, menepati janji dan segala-galanya, inilah di antara faktor ataupun sebab-sebab yang boleh menarik hati Khadijah nak berniaga harta hak dia. Tengok wairun seorang ni boleh harap, percaya sungguh ke dia, molek sungguh perangai dia. Jadi Khadijah ni dia orang ada harta, dia kaya. Jadi ada rombongan yang duk berniaga tu, maka dia nak cuba nak pergi kat wairun ni lah, pergi berniaga harta dia. Pergi dengan puak-puak duk berniaga tu. Dengan puak-puak duk berniaga. Dia pergi pada Busra. Dia mau dak pergi tiap tahun dia mau berniaga. Maka Khadijah menarik hatilah untuk nak beri pada Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam untuk berniaga harta dia. Masya-Allah. Inilah sebab yang boleh menarik hati Khadijah. Khadijah memberi tawaran untuk memberi kepada baginda bayaran berlipat ganda daripada apa yang diberi kepada orang lain daripada kaumnya. Jadi tengok ni. Khadijah janji nak beri tawaran senda, nak beri upah berlipat ganda daripada orang lain. Orang lain dok beri banyak mana, dia nak beri lipat ganda lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak percaya sungguh kepada perangai dia, keadaan dia gitu gini, maka Khadijah ni berasa kata nak beri tawaran, nak kemukalah, nak senda upah orang hijrah tu berlipat ganda daripada orang lain, tak serupa orang lain. Itulah apa dia tawaran Khadijah, dan itulah kehendak Khadijahnya. Maka Nabi pun terima apa yang mana dikemukakan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya Nabi terimalah tawaran Khadijah untuk pergi berniaga tu, dan Nabi pun tubik pergi berniagalah bersama-sama dengan rombongan pergi berniaga tu. Pergi pada Busra, berniaga sana, jual beli apa sana tu, dapat keuntungan, dapat baik apa gitu ni. Maka keliklah. Setelah baginda kembali ke Mekah dan dicerita kepada Khadijah oleh hambanya yang bernama Maisarah tentang kejujuran dan keikhlasan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta Khadijah dapat melihat keuntungan yang banyak
pada perjalanan itu, lalu dia melipat ganda lagi memberi bayaran kepada baginda lebih daripada apa yang ditetapkan dahulu. Masya Allah, ini hati Khadijah. Jadi Nabi tu gilah menega, kelik mari, maka ada lagi bersama Nabi tu seorang hamba bagi Khadijah nama Maisarah. Jatah Maisarah nama ketina dak ni. Nama kata Maisarah nama tina. Jatah. Nah, jatah Maisarah. Kalau mah kita punya rah tu tina dah tak? Maisarah ni jatah lelaki. Jadi Nabi pergi menega bersama dengan hamba bagi bagi Khadijah nama Maisarah. Kelik mari tu Maisarah ceritalah tentang jujur Nabi, benar Nabi apa itu ni, ikhlas dianya, hijaunya benar apa. Masya-Allah. Tak ada kelang apa dak lah. Dia tak sepa nak kali kita lawan ni lah, nak kali kita lawan ni kalau silap mata toket tu masuk paket dia. Masuk paket dia lah. Jadi hak dia. Jadi tak ada jujur dia panggil biasa tu. Jadi Nabi ni jujur. Hijau jujur, benar. Setelah Khadijah dapat melihat keuntungan yang banyak pada perjalanan itu. Apa dapat untung banyak, laba banyak. Nabi pergi berniaga, laba banyak. Lalu dia melipat ganda lagi memberi bayaran kepada baginda lebih daripada apa yang ditetapkan dahulu. Dulu janji dah nak bagi sekian-sekiannya. Bahawa Nabi pergi melipat ganda dah daripada orang lain tu kerja nak beri tu. Ya dia. Bahawa Nabi kelik mari dan dapat laba gitu ni, Khadijah will lebih pada janji dulu lagi. Jadi will lebih ganda dulu ganda dah. Will tambah pula daripada ganda tu. Masya-Allah. Ini adalah hasil daripada jujur dan benarnya. Itu dia. Kemudian keadaan itu dapat mendorong Khadijah perasaan gemar untuk berkahwin dengan baginda. Asas tanggal lagi ada. Karena Nabi jujur banyak ni, dia akhlak molek banyak ni, kau tambah tanggal lagi pada Khadijah ialah ingin nak menikah dengan Nabi. Dia ingin nak menikah dengan Nabi. Bahasa kenakan Nabi. Masya-Allah. Sama-sama tak tahu ni kata Nabi tak Nabi itu wairun pada masa tu. Dia kata mada. Tapi kalau jujur tu dia berasa nak berasa kene. Tu dia. Sifat molek ni orang kene. Sifat molek orang kene dia. Sebab tu kena jujur. Setelah hasrat Khadijah itu dikemukakan kepada baginda, maka baginda menerima untuk berkahwin dengannya walaupun umur baginda lebih muda daripada Khadijah 10 tahun. Masya-Allah. Jadi tawaran supaya tertawar di atas dunia ni. Seorang ni aku. Sampai gitu lalu nah. Sebut sokmo tu. Maka Nabi wayaklah jasa Khadijah pada dia dan kepada agama tu begitunya. Itu dia. Itulah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ada panjang cerita dianya. Kita marilah pula kepada nuktah yang ke-9. Kita masih lagi bicara tentang masa remaja Nabi yang amin. Masa wairun Nabi yang amin. Yang ke-9, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah musafir 2 kali keluar daripada kota Mekah. Nabi pernah keluar pada musafir keluar pada kota Mekah 2 kali. 2 kali keluar. Kali pertama adalah bersama bapa saudaranya Abu Talib ketika baginda berusia 12 tahun. Ini kali pertama. Dia duduk dalam Mekah nak tubik pergi setempat-setempat lagi keluar lagi tu bukan mudah. Bukan mudah keadaan dulu tu. Nak sama mana tu maknanya jalannya jauh. Jalannya pada pasir. Jadi berapa hari nak sapa lagi tengah padai, tengah jalan pulaknya air pun payah, gapo payah. Maka tu sekali sekala tu bukan mudah lah. Supaya kita tempat kita ni dulu nak kita ni tu bukan mudah tu masa kereta lembu dulu tu. Bukan mudah tu. Masa kereta lembu dulu tu. Padahalnya
40 kilo ya, tapi bukan mudah lah nak pergi 40 kilo pada masa dulu tu. Nah. Jadi dia dapat dengar berbagai perbualan daripada ahli-ahli berniaga, terutamanya hak yang keluar dalam berniaga Khadijah ni, kerana dia keluar hak dulu tu adalah keluar sebentar ya. Jadi pergi pada Syam tu, jumpa dengan seorang Kristian, dia ceritakan ini budak pelik tu ni, lepas tu suruh Abu Talib kelik cepat kerana budak ni adalah akan bahaya dan sebagainya. Jadi sebentar tu dia tak ada lah nak kira ham niaga tak pandai apa lagi pada masa tu. Berbuah ham niaga ni ialah pada masa dia keluar dengan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha. Baginda dapat mendengar berbagai-bagai perbualan daripada para peniaga. Ia mendengar para peniaga duk kecek ham niaga itu ni macam-macam lah, maknanya boleh maklumat lah. Duk buang dengan demo, duk kecek dengan demo, duk apa dia sembang dengan demo. Itu dia, maka dia boleh maklumat hubungan dengan berniaga. Serta dapat menyaksi kesan-kesan lama daripada negeri-negeri yang baginda laluinya. Jadi patut Nabi boleh tengok juga kesan-kesan lama, kesan-kesan lama daripada orang dulu, hak kesan Nabi hak dulu ada. Yang mana ada di kawasan itu tu. Dan juga dapat menyaksi berbagai adat istiadat dan budaya para penduduknya, boleh tahu tak nak tam demo lagu mana, demo duduk lagu mana keadaannya. Jadi lain pada Mekah lah. Itu dia. Itu pengalaman. Ya, pengalaman keluar negeri. Kita manusia ni je kena keluar juga pada negeri kita atau keluar pada kampung kita, pergi cawak lain pun ini ikutlah. Kerana keluar ni adalah dapat menambahkan maklumat pada kita. Sebab tu mesej punya kata safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Jadi mesej ini pun orang mengabara juga. Keluar musafir lah, kamu akan dapat ganti, benda bila ganti daripada hak mu tinggal. Dulu kita duduk kampung kita lagu ni, baru kita pergi tempat lain, lagu lain. Ini. Terkadang kita boleh tengok pengalaman buat demo tempat tu, perniagaan demo, jual demo dan sebagainya. Kalau tempat kita duduk gitu, kalau purung, duduk tempat kita jadi purung situ. Ini. Jadi purung situ, tak payah lagi kana kita. Pas cukup-cukupnya tahu. Jadi purung situ, pergi tempat demo, purung boleh jadi harai weh. Jadi harai. Dia. Kita klik bakar purung kita tak bawa harai jual. Pergi negeri lain pula, purung jadi baik. Purung jadi baik. Tu. Kita boleh keluar baik weh, purung. Jadi bila tu keluar negeri tu, kita dapat maklumat-maklumat yang berlainan. Siapa maklumat-maklumat itulah mari partner tempat kita pula, dia partner diri kita sendiri. Kalau duduk situ saja dalam tempat saja tu, jadi sepakat oleh purung tu. Bahasa kata dia sakit dah tu. Kuku wah purung tu. Bahasa dia benar dah lah. Bawa tu tempat orang, dia mau lagu ni. Kita tak ada apa lagi dah. Yang ke-10, sebelum sedikit daripada masa dilantiknya menjadi nabi, Allah menanamkan di dalam jiwanya sallallahu alaihi wasallam perasaan suka dan ingin keluar pergi ke Gua Hira, iaitu satu bukit yang terletak di sebelah utara barat daripada bandar Mekah, lagi dekat kepada Mekah. Belum pada dilatih jadi Nabi sikit, Allah tanya perasaan Nabi itu, lui wasa duduk lagi di Gua Hira. Nak pergi di Gua Hira, nak duduk sore, nak perhati tentang kejadian Allah ni. Ni. Dia menajak Tuhan. Jadi Allah tanya perasaan itu. Belum pada jadi Nabi lagi. Sikit. Di Gua Hira. Gua Hira adalah satu bukit yang terletak di sebelah utara barat. Jadi bukit di Mekah. Kalau kita pergi Mekah, kita tahulah tengok bukit Gua Hira tu. Orang duduk ziarah, pergi ziarah. Dulu you boleh naik, luar ni tak boleh naik dah. Kalau naik tu ya antarai. Ini. Antarai. Geritah kaki apa itu ni.
nak rebah nak jatuh, jadi dia tak boleh naik lah ni. Tak tahu lah aku akhir-akhir buka pula tak tahulah. Tengah-tengah tu dia tak boleh lah. Kajian tak boleh. Wallahu alam lah, kalau sehari dua ni dia buka dia semula tu, wallahu alam. Dekat dengan Mekah. Ni gua Hira. Gua Hira. Ya, ni lupa dah kita ada gua. Ada dua gua ni. Hak ni gua Hira ni gua hak Nabi pergi bertapa. Pas gua satu lagi gua Sur. Gua Sur tu hak Pak Nabi lari hijrah tu. Anu akan datang. Baginda bersembunyi diri dalam gua itu lebih kurang 1 bulan. Iaitu dalam bulan Ramadan. Iaitu di dalam bulan Ramadan. Di situ baginda memikir tentang nikmat-nikmat Allah melimpah ruah dan besar kekuasaannya. Masya Allah. Nabi pergi sembunyi, duduk sore diri. Sebulan duduk dalam gua. Masalah tu. Buat tak gambar dalam gua sebulan. Itu dia. Di situ baginda memikir tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam gua tu Nabi duk mikir nikmat Tuhan bagi nikmat gitu ni, nikmat hutan, nikmat air, nikmat gapo banyak Nabi mikir, nikmat tubuh badan manusia, nikmat telinga, nikmat mata. Banyak-banyak duk mikir. Melimpah ruah. Ni menunjukkan kebesaran Tuhan. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Jadi you mikir lagu tu. Dia mikir lagu tu. Begitu baginda berterusan di atas keadaan itu sehingga datang kepadanya wahyu pertama dan turun ke atasnya Al-Quran Karim. Nabi duk gitulah. Maknanya sebulan Ramadan Nabi duk kalau istilah kampung kita panggil tapa lah. Panggil tapa lah. Duduk sore gini, berkhulwah. Duduk sore diri, duduk antara dia dengan Tuhan dia, mendamping diri dengan Tuhan dia, duk mikir tentang kejadian Allah Taala, tentang nikmat Allah Taala, dia melimpah ruah dan sebagainya. Duduklah situ sebulan sehingga turun wahyu datang Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW dan turun ayat Quran yang mula-mula sekali ialah Iqra. Itulah kaum muslimin dan muslimat, hubungan dengan fakta sejarah yang mana kita dapat hari ini. Tentang pada masa muda Nabi, dan sampai Nabi itu adalah bersembunyi dalam gua Hira dan tu wahyu padanya. Maka kita pergi pula pada pengajaran daripada sirah. Pengajaran daripada sirah. Pun kita dapat pengajaran daripada sirah ni, kita tengok sikit sebanyak. Yang pertama, sesungguhnya pengalaman seseorang pendakwah dengan cara musafir mengembara, bergaul dengan orang ramai, mengenali tentang adat istiadat manusia, keadaan mereka dan masalah hidup mereka, ada baginya kesan yang besar bagi kejayaan dakwah. Ini besar ini. Ini hasil pada fakta sejarah tadi, kita boleh ambil faedah daripadanya. Gapo dia? Sungguhnya pengalaman seorang pendakwah dengan cara musafir, pengalaman seorang pendakwah, cara musafir, mengembara. Mengembara tu baik pada umur musafir pergi tempat lain gitu ini. Ini pengalaman yang dapat. Tempat kita hari ni lah, tempat kita sini ni, boleh kita puji ikhwah kita dalam dakwah tabligh ni. Bab ni boleh puji dia. Segi keluar, dia tahu banyak tempat. Pengalaman dia banyak tempat. Dia keluar lagi, boleh tahu keadaan kampung lagu tu, keadaan kampung lagu ni. Ini adalah pengalaman bagi jemaah ikhwah kita, jemaah tabligh. Kalau jemaah hak kita pula ni, question keluar lagi, dakwah orang Bukit Seleh. Rumongan tu baik lagi. Tu bagi Chiang Mai, Chiang Rai, Meng Hong Son, apa semua ke. Ni boleh kita tahu juga pengalaman orang kawasan tu. Pergi masuk ke kawasan orang Bukit Seleh. Jadi hak tabligh ni masuk dalam kawasan orang Seleh pergi masjid. Satu cara, hak ni satu cara. Kedua-dua tu adalah cara yang Islam hendak berlaku.
nak menyampaikan dakwah dia. Jadi Nur ayat kata pengalaman seorang pendakwah dengan cara musafir, cara mengembara dan juga bergaul dengan orang ramai. Pengalaman capur dengan ramai, duk bergaul dengan ramai, bercakap dengan orang ramai, berbual dengan ramai dan mengenali tentang adat istiadat manusia, dapat kenal adat istiadat manusia, apa dia, pasal pakan demo dan buat tanah tam demo, adat labuk demo lagu mana, ada. Keadaan mereka, keadaan yang duduk lagu mana, kerja biasa gapo dia buat dan masalah hidup mereka, semua tu ada baginya kesan yang besar bagi kejayaan dakwah. Itu kesan besar. Nak berjaya dakwah perlu pada pengalaman tadi. Kena bergaul dengan orang, kena tahu maklumat, kena tahu keadaan orang, kena tahu gapo tu. Ini adalah perkara yang boleh tolong banyak untuk jayakan dakwah. Masya-Allah. Itulah kita ambil pada sirah Nabi. Nabi keluar gitu dapat berbual dengan orang, buat menego, buat gapo tu, maknanya itu adalah bon dakwah esok tu, maknanya boleh dakwah dah lah, kan dia? Masya-Allah. Adapun mereka yang bergaul dengan manusia melalui buku-buku dan makalah tulisan rencana tanpa bercampur gaul dengan mereka secara langsung, mengikut matlamat dan tujuan mereka yang berlainan, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang gagal dalam dunia dakwah. Orang yang dok bergaul dengan manusia melalui buku, melalui surat khabar. Melalui surat khabar di situ, bedil situ, belawai situ dan sebagainya, ngetakak situ kat sini. Orang itu begitu. Tapi melalui surat khabar, melalui buku-buku. Tidaklah dia tu menyertai bergaul dengan manusia secara langsungnya, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang gagal dalam dunia dakwah. Ini gagal panggil. Dalam dunia dakwah gagal. Maknanya tak berjayalah. Qadar duk dengan buku dengan surat saja tak bercampur dengan orang. Ya memanglah. Walaupun pengalaman itu banyak, boleh pengalaman banyak melalui buku itu ini, melalui surat khabar dan majalah dan sebagainya, tapi tak bergaul dengan orang. Dia bahasa cidik seorang gitu, nak tak tubuh tak kena tu. Bodok dalam orang, bahasa terlebih pada orang itu ini, jadi tak tubuh tak kena. Buat tak pandai. Buat tak kena. Jadi ini adalah gagal dalam bidang dakwah. Mereka tidak didengari, tidak mendapat perhatian oleh manusia, dan akal pikiran tidak menerima dakwah itu, dan akal pikiran tidak menerima dakwah itu. Jadi manusia pun tak ambil perhati dia, akal fikir pun tak terima dakwah dia dakwah duk setorang. Jadi orang tak terima lah. Kerana manusia dapat melihat kejahilan mereka terhadap keadaan dan problem yang dihadapi oleh mereka. Manusia tahu kata dia ni tak reti apa. Tak reti hidup dengan orang, tak reti campur dengan orang, tak reti tak tengok problem orang, tak reti. Jadi dia mau tak sedengar lah dia tu. Ni bukan tak ada oleh kalangan masyarakat kita ni. Orang yang bahasa cidik, telajak cidik bahasanya tak gaul dengan orang. Tak bergaul dengan orang. Orang kampung pun tak masuk dengan dia. Sebab tak gaul dengan orang. Tak tegur orang. Tak senyum kepada orang dan sebagainya. Tak ada apa. Jadi dia dakwah seorang dia lah. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan tak ada lah masyarakat kita ada di sini ni. Oleh itu, sesiapa yang hendak mendakwah memperbaiki orang-orang yang kuat pegangannya dengan agama, ini sebagai nak penerangan, sebagai sarah sikit sini ni. Oleh itu, sesiapa yang hendak mendakwah memperbaiki orang-orang yang kuat pegangannya dengan agama, kalau kita nak dakwah orang pergi agama kuat, maka hendaklah dia bergaul dengan mereka di masjid-masjid, majlis-majlis dan tempat-tempat perhimpunan mereka. Hang pegang dengan mereka. Nak dakwah mereka, dia tahu dah agama terkadang, tapi terkadang tak reti secara mendalami agama, hakikat agamanya. Terkadang ya ada kita ni reti agama segi bab semaya, segi bab puasa, tapi tak reti agama segi bab lain.
Jadi kita dakwah ni kena menyampaikan bab-bab lain pula pada orang yang reti agama dah lebih kurang tu, kena gaul dengan demo. Kena gaul dengan demo. Nak masuk dekat demo. Bipun dia di masjid ke, di majlis-majlis gapo ke, jadi tempat-tempat pipun mereka lah. Sesiapa yang hendak memperbaiki keadaan kaum buruh, umal dan peladang, kalau kita nak pergi puak-puak kerja, puak-puak buat kebun, puak-puak buat ikut-ikutlah buat kebun tanam, cocok tanam gapo, puak gala buat gapo ni, maka hendaklah dia hidup bersama mereka di kampung-kampung mereka dan di kelang-kelang mereka. Kena pergi jumpa demo di kampung demo, di rumah demo dan sebagainya. Ada masuk lagi. Dia makan bersama mereka di rumah mereka dan bercakap berbual dengan mereka dalam masyarakat mereka. Makan rumah mereka, bagi makan ke kebun-kebun. Ikutlah. Maknanya kalaulah musim dia pun kalau pergi bukit pun makan dia soyak dia makan bukit itulah. Dia. Jadi boleh dakwah di masa itu. Sesiapa yang hendak memperbaiki cara sistem muamalat yang berlaku di dalam kalangan mereka, maka hendaklah dia bergaul dengan mereka di kedai-kedai dan di pasar-pasar mereka, di tempat-tempat perniagaan mereka, di kelang-kelang mereka, di kelab-kelab, kelab-kelab mereka persatuan dan tempat-tempat perhimpunan mereka. Begitu juga kalau kita nak perbaiki cara sistem muamalat, segi muamalat, segi berniaga, segi apa, siapa ni mana ni? Pergi masuk dalam kalangan puak-puak berniaga tu, cakap dia di kedai apa gitu ini, di apa dia sahakon dia, di berisak dia, ikutlah apa saja. Hendak masuk dengan mana ni? Tu dia. Sesiapa yang hendak memperbaiki suasana politik, hendaklah dia bergaul dengan golongan ahli politik. Kalau nak perbaiki hal politik, campur politik buatkan merang. Masuk campur buatkan merang. Dapat mengenali susunan-susunan mereka. Bila kita kenal susunan, dia letak susunan bagaimana peraturan dia, mendengar ceramah-ceramah mereka, dengar ceramah dia, dapat membaca dan mengetahui perancangan-perancangan dan parti mereka, kurangkan apa ada dia, parti dia atau pak dia tu. Kita boleh tahulah, nak bercampur dengan mereka itu. Kemudian dapat mempelajari dan mengetahui tentang bi'ah keadaan masyarakat yang mereka hidup itu padanya. Boleh tahu keadaan masyarakat yang mana ia hidup bersama dengan mereka itu bagaimana. Ini kalau kan merang. Dan juga dapat mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Itu juga kita boleh tahu tentang ilmu pengetahuan dia mana, sakat mana ilmunya, latar belakang dia bagaimana, beranlang dia tu. Dan budaya mereka, yang mana mereka anut pakai budaya mana, dari mana konsumernya, buat sama mana dia pakai. Boleh kita tahu. Dan juga dapat mengetahui tentang itijah ataupun haluan yang didorongi mereka ke arahnya. Boleh tahu. Itijah dia dorong nak ke mana, nak hadap ke mana, parti dia mana, pak dia mana lagi ke mana, boleh kita tahu. Jadi kena capung dengan demo. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan apa dia hasil daripada kita ambil pada sirah yang mana Nabi itu bergaul dengan mereka, dengan manusia, maka dapat berjaya dakwahnya. Begitulah kita dapat laksana dan teradani Nabi SAW, ikuti Nabi SAW. Dengan cara demikian akan dapat mengetahui bagaimana sebaik cara untuk menghadapi mereka dengan perkara yang tidak meliarkan jiwa mereka. Jadi bila kita boleh campur gaul dengan mereka itu, dalam hal puak menega pun baik, puak kebun pun baik, ikutlah puak politik pun baik, puak guru pun baik dan sebagainya. Jadi bolehlah kita tahu cara nak hadapi mereka. Dakwah kita nak sampai kepada mereka tu cara mana yang sememangnya kita boleh letak pen kita. Boleh letak pen kita. Dia. Jadi kalau kita tak tahu arah-arah tu, kita letak pen kita tak kena. Mungkin pen kita tu lambat sikit. Kalau kita tahu tu cepat sikit pen kita tu berjaya. Untuk menghadapi mereka yang dengan perkara yang tidak meliarkan jiwa mereka. Jadi kita nak bagaimana? Kita nak menghadapi mereka dengan tidak meliarkan. Dia tu dia meliar. Dia meliar dengan kita ni. Kita sewiliar tu buat bagaimana? Kita boleh lebih tahu dah lah. Dan juga dapat mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki mereka. Lepas tu boleh tahu cara nak fikir bagaimana
dengan perkara pendekatan yang tidak menimbulkan sebarang tentangan di pada mereka dengan perasaan benci dan tekanan jiwa dan perasaan. Kita boleh dekat dengan mereka tu lagu mana? Mereka tak timbul perasaan nak menetes. Ni terkadang maknanya dia menetes macam. Kita buat gapo? Jadi tok sebi dia motor menetes. Itu kita tahu keadaan mereka tu boleh kita letak langkah-langkah kita. Kalau kita tak tahu tu, jadi duk belaga semua, belaga semua. Kalau kecek pun ngetik semua sebagainya, kan? Jadi banyak perkara lah. Sebab tu kita kena tahu keadaan mereka, kita kena masuk pergi bercampur dengan mereka, maka boleh kita tahu dan boleh kita uruskan perkara yang boleh mendekatkan dan menyampaikan dan sampai pada matlamat dakwah. Begitulah yang semestinya bagi seseorang pendakwah itu memiliki pengalaman hidupnya. Itulah yang patut seorang pendakwah memiliki pengalaman persupakaan hidup dia dan pengetahuannya tentang keadaan manusia. Kena tahu persupakaan hidup dan dapat tahu tentang keadaan manusia yang mana dapat membantunya untuk mentahkikkan, merealisasikan firman Allah Ta'ala. Boleh kita tahkikkan firman Allah Ta'ala. Saya katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Nak tertebik lagu mana ni? Nak jalan lagu mana? Nak patibat ikut ayat ni lagu mana? Jadi bila kita dapat tahu keadaan suasana tu, kita boleh tertebiklah ayat ni. Mengikut kemampuan yang mana ada pada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya serulah ke jalan Tuhan engkau dengan cara hikmat, bijaksana dan pengajaran yang baik. Bil hikmah ni payah ni. Bil hikmah ni payah. Dengan bijaksana ni, nak hikmah tu jadi tengok keadaan suasana dan sebagainya. Maka perlulah kita tu kena masuk campur gaul dengan mereka itu. Alangkah indahnya kata-kata yang maksud, satu perkataan yang maksud. Katakanlah khatibun nas ala qadri uqulihim. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Aturidun an yukazzaballahu wa rasuluh. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, hendaklah kamu bercakap dengan manusia mengikut kadar akal fikiran mereka. Jadi mana kena tahu suasana ni. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita cakap dengan manusia ni, kita nak beri pada manusia ni mengikut kadar mereka. Sebab tu laksud ngaji ni ya tak sama. Laksud hak tadika lagu ni, buanek tidai lagu ni, kerana akal manusia tu tak sama. Buah senawinya lagu ni. Tu dia. Buanek kuliahnya biasa lain pula. Jadi khatibun nas ala qadri uqulihim. Ini penting ni. Nak kita tebik tu, you kena tengok sinilah. Aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Adakah kamu mahu supaya didustakan Allah dan Rasulnya? Mu nak wi orang bakit bohong Allah dan Rasulnya? Adakah mu nak wi orang bakit bohong terhadap Allah dan Rasul? Sebab kalaulah kamu tu gi khitabkan pada manusia yang mana tak sapa akal dia, gi beri perkara satu perkara, buat pada dia tahu bakit bohong itu ini. Dia tak terima. Sebab akal tak terima lagi. Itu dia. Dengan itu khatibun nas ala qadri uqulihim. Yang kedua daripada pengajaran yang mana kita dapat daripada sirah ni, memastikan ke atas pendakwah kepada Allah hendaklah ada baginya dari semasa ke semasa ruangan masa yang tertentu yang boleh dia berkhulwat dirinya. Ni hasil daripada kita ambil sirah ni. Kata Nabi itu adalah dia tu keluar dari Gua Hira. Maka dikehendaki dimastikan pada pendakwah kepada Allah, dia tak ada masa, ada ruangan masa untuk keluar dengan keluar diri dia, duk suara dia dengan Allah Taala. Jangan kata dakwah semacam ataupun kerja apa semacam, tak ada masa langsung untuk keluar dengan Allah, dia tak kena. Tu. Nak berjual nak gapo, tak berjual macam tak tahu jual gapo. Tak ada keluar dengan Allah, dia tak kena situ.
menghubungi ruhnya dengan Allah yang Maha Agung. Yang ada masa hubungi ruh dengan Allah Ta'ala, masa sunyi, masa bersembunyi kita dengan Allah, dan masa sunyi. Membersihkan jiwanya daripada kekotoran akhlak ataupun pekerti yang tercela. Boleh kita nak bersihkan jiwa kita, apa dia, jiwa kita yang cemar, akhlak yang cemar, boleh kita bersih diri bila kita dapat keluar dengan Allah Ta'ala. Membersihkan jiwanya daripada kekotoran akhlak ataupun pekerti yang tercela, daripada kehidupan yang terkecamuk di sekelilingnya. Jadi hidup kita ni banyak kelakabut habis, kecamuk habis hidup kita ni. Maka kita nak bersih jiwa, kena kita tu berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Kena ada masa. Usaha-usaha khulwah seperti ini dapat mendorongkan dia untuk muhasabah, memperhitungkan diri sendiri. Sekiranya dia mencuaikan pada perkara yang baik atau tergelincir pada haluannya atau tujuannya asli, yang asalnya, atau tersisih dari cara yang bijaksana, atau tersalah jalan dan minhaj ataupun metodnya, atau dia tenggelam bersama manusia dalam dunia perbalahan dan perselingkuhan sehingga melupakan dia daripada mengingati Allah, mendekati kepadanya dan mengingati akhirat, mengingati surganya dan nerakanya, dan mengingati mati dan penderitaannya. Jadi dalam dunia yang berkecamuk, yang penuh dengan berbagai-bagai perkara ni, perlu pada kita tu ada masa yang mana boleh kita tu berkeluar dengan Allah, supaya kita dapat muhasabah diri kita, dapat hitung diri kita. Hitung apa dia? Ada cuai gapo, kita taksir gapo, kita gericih pada haluan, kita gericih kedok pada tujuan kita ni, kita gigi ni, kita gericih ni, tapi tak gigi lagi dan sebagainya. Kita boleh muhasabah. Bila muhasabah tu, kita boleh break, atau tersisih daripada cara yang bijaksana, ataupun kita lagi tak kena. Cara bijaknya lagu ni, kena lagu ni, tapi kita lagi tak kena, nusur kita tak kena dah ni. Kita kena break lah. Atau tersalah jalan dan minhaj, kita lagi tak kena minhaj dah, tak kena laksuk dah kita lagi ni. Pergi pasti cabar rata dah ni, kibar rata dah. Atau tenggelam dan bersama manusia dalam dunia perbalah, ataupun kita ni tergelar dah, duduk balah dengan manusia dah. Jadi kita masuk dalam dunia balah dah, dunia duk perselingkuhan, kabar kita. Jadi semua ni adalah duduk dalam ruangan kita berkhulwah. Bila berkhulwah tu kita boleh mikir, boleh merenungkan. Ataupun dia tenggelam bersama manusia dalam dunia perbalahan dan perselingkuhan sehingga melupakan dia daripada mengingati Allah, sehingga lupa ingat Allah. Kita ni lajak kita, siapa tak ingat pada Ta'ala dah, mendekati padanya dan mengingati akhirat. Siapa lupa pada akhirat, tak ingat pada akhirat, mengingati syurganya dan neraka, tak ingat pada syurga dan neraka, dan mengingati mati dan penderitaan, tak ingat pada mati dah, tak ingat pada penderitaan, kesusahan dalam mati, lupa. Jadi dengan ada khulwah ni, kita boleh ingat benda kelik, boleh muhasabah diri kita, tempat salah kita, tempat silap kita, tempat perlu nak fikir dan sebagainya. Manusia ni biasa, ya ciak je kena ada ketaksiran, kesalahan tu, kekurangan ada tak manusia ni, tak rasa dah benda tu. Jadi untuk merajaah benda ni, ini satu pada ruangan untuk merajaahnya. Oleh itu oleh kerana itu, maka solat tahajud dan qiyamul lail menjadi fardu wajib pada diri Rasulullah SAW dan menjadi sunat bagi orang lain. Dengan itu maknanya qiyamul lail, solat tahajud adalah jadi wajib atas Nabi. Itu wajib atas Nabi. Tapi bagi umat ni sunat. Jadi kerana Nabi itu adalah orang tanggungjawab untuk dakwah, maka Allah mewajibkan Nabi itu wa minal fatahajjat bihi, kena tahajud. Jadi bagi umat ni adalah sunat. Walaupun sunat, maknanya ini adalah langkah untuk kejayaan dakwah. Setiap pendakwah, setiap orang yang dakwah manusia, yang nak pada kebaikan umatnya, mesti kena solat tahajud. Solat tahajud, qiyamul lail, tahajud, witir. Paling kurangnya seminggu sekali. Kalau bolehnya setiap hari atau setiap malam, kalau bolehnya. Tu qiyamul lail. Jadi masa boleh kita keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan dapat kita mendekatkan diri dengan Allah Taala. Itulah hak Nabi duk amal semuanya. Nabi tak tinggal qiyamul lail. Ramadan pun qiyamul lail, Ramadan tu tarawih tu qiyamul lail. Tapi jadi tarawih. Qiyamul lail sebab tu Nabi semua tu adalah 13 rakaat ya. 13 rakaat. Sepanjang tahun. Ramadan 13 rakaat itulah Nabi itu. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihnya. Sahih Bukhari dan Muslim itu menceritakan 13 rakaat itulah. Maka kita bolehlah sembahyang tahajud, qiyamul lail. Kalaulah kita tak boleh buat sekaligus, kita bagi dua. Bagilah awal ni katik jadi qiyamul lail. Lepas tu hak lepas tidur tu, hak tu jadi tahajud. Lepas tu witir. Ikut kuasa kita lah. Itulah yang mana pernah dibuat oleh salafus salih kita dulu. Ada setengahnya dia semaya qiyamul lail baina maghrib wal isya. Ada. Antara maghrib dan isya tu qiyamul lail situ. Ada. Jadi ada yang sepenuh malam, setengah malam, macam-macam lah salafus salih kita dulu tu. Jadi ini adalah bekalan bagi para pendakwah. Orang nak berjual, nak gapo, nak beki ke masyarakat sebagainya, mesti nak qiyamul lail. Dan setiap afrad daripada ummah juga kena qiyamul lail. Bila afrad setiap orang perdi itu dapat qiyamul lail belaka dan sebagainya, maka ada barakah situ. Ada barakah situ insya-Allah. Sesungguhnya bagi khalwah, tahajud dan qiyamul lail dengan kehambaan diri bagi Allah pada akhir malam itu adalah suatu kelazatan yang tidak dapat dirasainya melainkan mereka yang dimulai Allah dengan melakukan yang demikian. Jadi khulwah, tahajud, qiyamul lail, tahajud, witir semua itu adalah satu kelazatan bagi seorang yang buat kerja tu. Yang tak dapat dirasai oleh orang lain. Orang yang buat itulah yang dapat rasainya. Rasa sedap, nak ayat sedap tu nak ayat tak boleh. Orang buat dia boleh ayat dia rasa. Cuba mengoyak supaya tahajud sedap hana. Ayat tak boleh. Ya tak boleh. Tu. Kesedapan tu duduk pada seorang yang buat itulah. Sesungguhnya Ibrahim Ibn Adham rahimahullah pernah berkata setelah selesainya pada tahajud dan ibadatnya. Ibrahim Ibn Adham, seorang daripada orang soleh dululah. Dia pernah berkata selepas dia salat tahajud dan ibadat, dia kata sebenarnya kita berada di dalam kelazatan. Sungguhnya kita ada lazat, ada seronok, ada sedap kita ni. Sekiranya diketahuinya oleh para raja, tentu mereka memerangi kita untuk merebutnya. Kalau puak-puak raja tu tahu kata seronok duk ada kita ni, dia perang kita ni. Tapi dia tak tahu. Dia tak ada apa, maya-maya gini semua tu. Dia nak donteri lah gapo lah ramai-ramai tu. Jadi kalaulah puak-puak raja tu tahu kelazatan yang mana kita dapati, yang mana kita seronok ni, dia perang kita. Nak rebut sama kita. Tapi nak rebut tak boleh. Dia nak buat dia akan boleh rasa supaya kita rasa ni. Tu dia. Ini adalah kelazatan yang mana tak dapat dirasai melainkan orang yang kerja tu sendiri boleh rasainya. Nak ayat kata tak boleh. Justru itu cukuplah bagi kita untuk menerima arahan itu firman Allah tabaraka wa taala yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maknanya cukuplah kita untuk nak terima, nak untuk laksana benda tu kita terima arahan yang mana Allah mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus min qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Surah Muzammil ayat 1 sampai ayat 7. Maksudnya wahai orang yang berselimut, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunlah, ni perintah dia. Qumil lail, bangunlah untuk bersalat pada malam hari. Qumil lail, semua malam. Bangun semua malam. Tak tidur adalah. Illa qalila, malaikat sedikit daripadanya. Malaikat sedikit, ambil tidur sikit saja. Hal itu qiyamul lail, iaitu separuhnya. Sedikit itu separuh, setengah.
setengah, setengah suang-suang kan. Atau kuranglah sedikit daripadanya atau kurang sikit pada tu, boleh. Mana kena ni. Atau tambah lebih padanya. Lebih ada tu pun tak apa. Set sam soneng setengah suang ambil. Set suang sam dia. Dan bacakanlah Quran secara tertil. Ni. Baca Quran secara tertil. Tak atur lanjut anjur lagi. Sesungguhnya kami akan mencapakkan, menurunkan ke atas angka perkataan yang berat. Atas ayat dah. Mana orang nak terima dakwah, dia kena sedia benda ni. Allah belum pada yang turun segala perintah Nabi itu, suruh Nabi sedia. Sedia padai dulu. Padangnya ialah diri Nabi itu sendiri. Untuk nak terima benar turun. Kerana baru benar turun ni, kaulan sakila. Kaulan sakila. Kata ayat berat. Kau yang berat. Hukum-hukum Allah. Sesungguhnya bangun pada waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk dan lebih berkesan bacaannya. Jadi bangun malam ini adalah lebih tepat untuk kita khusyuk. Karena kita sunyi pada manusia. Manusia tu tidur belaka, kita bangun. Kita bangun. Jadi masa yang sunyi, masa yang tenang, masa yang serenok masa tu. Manusia masih tidur nyenyak, maka kita bangun waktu malam tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan pengajaran daripada sirah yang mana kita dapat pada hari ini. Kemudian adakah anda dapat mencapai matlamat pembelajaran ini? Boleh kita sapa ke dalam matlamat pelajaran yang mana kita belajar ni, yang mana kita dapat dulu matlamat pembelajaran kita tu 3, segi maklumat dan pengetahuan, dari segi keimanan, segi pelaksanaan. Maka kita gambar tengoklah kita sapa sekarang. Kemudian kita tengok sikit juga maklumat sebagai nak peringat pada kita. Apakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di dalam kalangan kaumnya yang pada waktu remajanya, sifat gapo terkenal sifat Nabi harga terkenal pada masa muda dia. Kita tahu tadi sifat dia. Yang kedua, apakah faktor yang mendorongkan Khadijah untuk menyerahkan barang perniagaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk berkahwin dengannya? Gapo sebab boleh bawa menarik Khadijah tu nak serah niaga pada Nabi dan nak menikah dengan Nabi, sebab apa? Yang ketiga, berapa kali baginda mengembara di luar bandar Mekah sebelum dibangkitnya menjadi Nabi? Berapa kali Nabi keluar pada Mekah belum jadi Nabi? Yang keempat, apakah pengajaran yang dapat daripada pengabaran seseorang untuk kejayaan limbah dan dakwah? Dapat apa tu? Pengajaran orang yang menggambara untuk dakwah tu dapat pengajaran apa tu untuk menjayakan dakwah? Apakah persiapan yang perlu daripada seorang pendakwah apabila dia hendak berlangkah dalam bidang dakwahnya? Gapo perlu dia? Seorang yang nak berlangkah di bidang dakwah, dia perlu sedia gapo dia? Terutama sekalinya ialah qiyamul lail tu. Ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita pergi pada nuktah yang kelima. Ini taklimat. Taklimat dalam pembinaan diri. Ada kita nak bina diri kita ni, kita dapat taklimat untuk kita nak baiki kita, untuk kita nak buat pelaksanaan diri kita. Taklimat yang berikutnya ialah yang pertama, menjauhi telinga daripada mendengar upatan manusia. Kita ni kena jauh, kena tinggal jauh daripada dengar manusia duk mengupat. Ya terkadang dengar mengupat tu sedap. Sedap dengar mengupat kan. Dengar duk kata ke orang, duk cela orang tu sedap dengar. Jadi kita tu kena jauhkan. Kerana kita dengar upatan manusia tu supaya kita mengupat. Supaya kita mengupat juga. Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat bermuka dua. Kita kena jauh diri daripada sifat muka dua. Lah muka dua ni, iaitu orang yang membawa kata-kata pada pihak ini dengan satu perkataan, dia royak pada ini satu kata dan pada pihak yang lain pula dengan satu perkataan yang lain, yang mana akan lahir daripadanya keburukan dalam kalangan mereka. Jadi pelaga orang lah. Orang muka dua ni orang pelaga orang. Orang pasti nak pelaga orang. Tu. Nak tak seni antara manusia. Ia pelaga orang ni satu menyakit juga. Satu menyakit dalam masyarakat ni. Tu ya. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, solat sunat duha 2 rakaat setiap hari. Ni taklimat kita kena buat amal ni. Solat sunat duha 2 rakaat setiap hari. Setiap hari tu sembahyang sunat duha. Nak tu pergi kerja, ambil sembahyang gitu gini, sembahyang sunat duha dulu.
Sebagai kerja. Ikutlah nak pergi kebun ke, nak pergi bergala ke, pergi berjeruh ke, gapo ke, nak pergi halil lembu ke, buat lembu ke, nak kerja apa tu, sembahyang sunat duha dulu 2 rakaat. Kalau kita duduk dalam masjid dah tu, kalau lah kita boleh buat sepoyak dululah, maknanya kita lepas sembahyang subuh tu, maknanya kita berzikir, baca Quran dan sebagainya sampai waktu duha, kita sembahyang sunat duha. Begitu hari naik waktu duha ni kan, waktu duha lah ni kalau nak kira tu daripada masa jihad dia mau letak pada apa panggil isyraq syuruk tu tambah 10 minit lagi. Tambah 10 minit lagi pada syuruk tu duha dah lah. Tu. Semulanya kita duduk situ. Maka kalaulah kita boleh buat lagu tu, kita sembahyang subuh, lepas tu kita berzikir, sampai waktu duha sembahyang 2 rakaat, kita boleh pahala umrah. Boleh pahala umrah dah kita. Masya-Allah. Tak kena pergi Mekah lagi. Kalau tak ada lagi, tak ada duit lagi, boleh pahala ni boleh dah. Belum pada pergi Mekah, belum pada pergi buat umrah di Mekah tu. Boleh pahala dulu. Itu adalah sunat duha. Yang keempatnya bacaan maksurat harian pagi dan petang. Kita baca maksurat azkar nabawi pagi petang tu. Jangan lupa. Itulah kaum muslimin dan muslimat apa dia hubungan taklimat. Kemudian ikuti dengan mutabaah dan muhasabah. Mutabaah dan muhasabah. Kita mutabaah dan muhasabah kita dah buat dah. Satunya melazimi doa tidur bangkit daripadanya. Doa tidur dan doa bangkit padanya. Jadi kita dah melazim dah ni. Doa tidur, nak tidur baca doa kedak, bangun baca doa tidur. Kalau tak baca langsung kosong situ kosong tu. Kalau baca jaga-jaga sekali ke satu. Kalau kadang-kala amalnya baca acak sikit. Bukan jaga sekali dah, buat kedua, kalau kebanyakan buat ketiga, kalau sentiasa tu baca setiap malam tu, mana buat keempat. Kita boleh tahu kata ni merkaz kita. Cara amalnya kita boleh tahu bermerkaz sendiri. Melazimi ucapan salam. Kita berjumpa orang wisalah ke tak? Dia melazimi ucapan salam, wisalah ke tak? Ya terkadang wisalah hak kenal ya. Puak dia ya, bukan puak dia tak wisalah. Wisalah pun tak jawab. Ada juga biasa tu. Yang ketiga, latihan lidah pada bacaan yang betul dan latihan tangan pada tulisan yang elok. Kita ajar lidah baca betul. Baca betul. Kalau Jawi pun baca Jawi betul. Kalau Arab baca Arab betul ada. Apa tulis siapa kalau boleh tu kita ajar tulis hidung molek. Ajar tulis hidung molek. Ini nak bina diri. Yang keempat, ketiadaan menyertai majlis-majlis maksiat. Kita tidak ikut majlis maksiat. Kalau majlis maksiat tu kita tak turutlah. Ada majlis apa maksiat. Donteri gapo lah ni tak ada donteri kampung menikah pada donteri jadi pelik-pelik dah ni dunia dah ni kita tak ikuti lah. Yang kelima, perasaan khusyuk dan khudu' dalam solat. Ini penting sekali ni, boleh bermerkah lah kita khusyuk dalam mana boleh ni cara mana khusyuk boleh bermerkah 2, 3, 4 kali ikutlah kita berasalah mana. Yang keenam, saya sedar bahawa saya bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Sedar tak sini kita buat salah, kita rasa sedar tak? Tak ada rasa sedar ke apa perkara, berkosong. Buat salah tak ada rasa sedar apa ke. Jadi sepemati dah kita lah. Dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian mengikut mereka ni, kalau kita dapat mereka 11 turun bawah itu dhaif lah. Kalau boleh 12 naik sampai 14 sederhana. Kalau boleh 15 sampai 17 kita baik jayid dah. Kalau boleh 18 sampai 20 kita terbaik jayid dan kalau boleh 21 naik sampai ke atas tu mana mumtaz yang dium lah kita tu. Sampai ke dak dium ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan apa dia muhasabah di kita. Dan ikatan mesra. Adakah anda tahu bilangan anak-anak saudara-saudari sekelompok tentang pengajian mereka dan kelulusan mereka? Kita asalnya kita belajar sekelompok 45 orang, 78 orang sekelompok. Kita ni tahu ke tak bilangan anak-anak dalam kelompok kita tu. Anak-anak sianu anak Abdullah, anak Abdullah, anak Muhammad, anak gapo duduk di kelompok kita tu. Kita tahu ke tak apa orang anak dia. Lepas tu ngaji cuk gapo kata. Duk kelas gapo duk ngaji. Kita tahu dak. Ni panggil ta'aruf. Patut nak tahu apa dia keadaan dalam kelompok kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan perjalanan kita hari ini yang mana kita dapati hubungan dengan sejarah sirah nabawiyah
dan kita harap semoga Allah hidayah taufik pada kita dapat kita mutaladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita habis jilid yang pertama daripada buku pembinaan kita ni, dan insya-Allah minggu depan akan keluar siri yang ke-13 ya. Dan ni kita duduk siri yang ke-12. Dan kita duduk siri yang ke-12 akhir sekali ni kita habis siri 12. InsyaAllah minggu depan tubik siri yang ke-13. Bukan sebuah dah lagi ni, kerana tak ada masuk cetak dan perih lagi. Kena buat tubik kecil-kecil dulu, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.